mana berita yang mungkin akan memberi efek kepada perjalanan currency kita ataupun gold pada malam ini, kita boleh lihat terlebih awal sebelum kita masuk trade. Ini adalah step pertama sebelum tuan-tuan, sebelum kita trade, kita kena tengok mana hala tuju market tersebut. Okey, untuk scanner, gerakan major pair dan juga GJ, kita dapat lihat sini pergerakan masih lagi bearish untuk Euro USD dan GU, menunjukkan USD lebih strong daripada kedua-dua currency, ketiga-tiga currency dalam yang paling banyak trade di dunia ni. Dan kita dapat lihat mungkin ada sedikit peluang untuk reversal pada Euro USD untuk currency ini naik. Dan GU juga terdapat satu candle rejection yang berbentuk timba. Jadi adakah dia mampu trend akan bertukar menjadi bullish lepas ini? Kita kena tunggu market membuat reaction ataupun kita akan lihat price action yang bakal terbentuk yang seterusnya. Untuk Euro USD pergerakannya adalah negatif 0.52%, untuk GU negatif 0.39%, UJ negatif 0.35% walaupun masih bearish, tapi kita dapat lihat ada peluang untuk USD recover. Untuk USD CHF pergerakannya adalah positif 0.53%, menunjukkan USD lebih strong pada CHF ketika ini. UK kenaikan dia adalah positif 0.30%, menunjukkan penny agak bullish tapi tidak sekuat USHF. Dan AUD USD pergerakan dia hari ini adalah negatif 1.33% dan juga QE dollar negatif 0.95%. Untuk GJ pergerakan dia adalah bearish negatif 0.83%, tapi pada waktu London dan waktu US ketika ini dah masuk, kita dapat lihat penny sudah membuat sedikit reversal. Adakah dia mampu retest area previous resistance atau previous support, tentu kena lihatlah selepas ni. Okey, untuk economic calendar pula kita dapat lihat pada hari Isnin 1 Ogos, bank holiday, bank cuti untuk Australia, chef dan juga Canadian dollar ataupun Canadian bank cuti. Tiga bank ni cuti. Dan kita dapat lihat ketiga pair ni antara pair yang sideways pada hari ini Isnin. Pukul 10 malam itu ada ISM Manufacturing PMI yang memihak kepada USD. Bacaan yang keluar adalah 52.8 banding dengan fokus 52.3, tapi lebih teruk pada bulan lepas iaitu 53.0. Dan seterusnya pada hari ini ada big impact news untuk Australian dollar pada pukul 12.30 tengah hari. Cash rate telah dinaikkan sebanyak 1.85% berbanding dengan jangkaan 1.85%, dan ini adalah berita baik untuk USD AD. Tapi mungkin kita dapat lihat RBA punya rate statement ni dia tidak membantu, dia tidak memihak kepada currency Australian dollar, dan kita dapat lihat market crash 1.3% lebih tadi pada ketika ini. Pada 10 malam Australian dollar ada job opening pada malam tadi, dan kita dapat lihat kat sini bacaannya memang tidak memihak kepada USD dengan bacaannya 10.7 million banding dengan fokus iaitu 10.99 million, dan lebih teruk daripada bulan lepas iaitu 11.30 million. Maksudnya peluang pekerjaan berkurangan untuk bulan lepas, bulan 7. Pada hari esok, hari Rabu, ada big impact news untuk New Zealand dollar. Employment change kuartal per kuartal dijangka positif. Kita standby news ni. Kalau ada betul itu pula, jadi news USD, news QE dollar akan QE dollar akan berlaku sedikit volatile dan juga mungkin akan memihak pada QE dollar. Pada 2.30 petang ada berita untuk Swiss franc CHF. CPI dia dijangka lebih bagus daripada bulan lepas iaitu negatif 0.1%. Dijangka lebih teruk daripada bulan lepas negatif 0.1% banding dengan bulan lepas iaitu 0.5%. Dijangkakan CHF akan berkurangan, akan melemah. Okey, tuan-tuan kena trade news pada hati sepanjang hari kerana ada OPEC dan JMMC meeting. Mungkin akan berlaku volatile sedikit minyak pada esok hari. 10 malam esok ada big impact news untuk Australian dollar, ISM Services PMI jangka tidak memihak pada USD. Hari Khamis sibuk jugalah
pada minggu ni. 7 petang ada big impact news untuk GBP. Bank rate dijangka dinaikkan, mungkin kita dapat lihat currency GBP lebih strong lepas ni. Ada 7.30 petang, 7.30 petang pula ada governor berucap, jadi mungkin akan berlaku volatile. Siapa yang trade GBP pada hari Khamis ni minta berhati-hati. Dan hari Jumaat 5 Ogos merupakan antara hari yang terpenting kerana pada 8.30 malam tu kita ada NFP. Jadi siapa yang trader NFP, news trader ni, dia memang dia tunggu saat ni lah, minggu pertama hari Jumaat pada bulan tersebut. InsyaAllah market akan jadi volatile dan akan memihak gerakannya kepada news yang itulah yang memihak pada NFP punya bacaan. Kalau dia positif, USD akan strong, gold akan junam. Manakala USD negatif, beritanya negatif, USD akan gold akan terbang, USD akan jadi lemah. Okey, sudah selesai saya punya bacaan untuk indeks dolar, indeks dolar forex factory. Jadi saya akan pass kepada C4F untuk analisa yang seterusnya, iaitu di currency strength meter dan juga Finviz. Okey, terima kasih banyak C4S. Sama. Okey, kita akan share screen dulu tuan-tuan. Okey, so tuan-tuan, untuk currency strength meter kita akan menggunakan kita punya Finviz tuan-tuan, yang baru ni kita guna Finviz Finviz.com. Bila tuan-tuan buka Finviz.com ni, tuan-tuan akan nampak banyak. Dia ada home, dia ada news, dia ada screener, maps, group, portfolio insider, futures, forex, crypto. Kalau macam kita ni duk trade forex, kita tekan je forex kat situ. Dia keluar lah macam ni, Euro, USD, GU. Kalau crypto, tekan crypto. Okey. Sebelum tu kita scroll ke bawah tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok one day relative performance. Okay, so kita tengok kat sini tuan-tuan, USD adalah agak kuat lah. Okay, tetapi JPY lebih kuat sedikit. Okay, JPY lebih kuat sedikit kalau kita dapat lihat dekat sini ni apa ni? Okay, so kita tengok yang paling lemah Australia, New Zealand. Australia, New Zealand ni dia akan ikut lah. Selalu New Zealand, Australia dia mesti ikut. Okay, so pair cantik tuan-tuan boleh buat decision sendiri dah tahu kan. So besar juga negatif 1.44% AUD jauh. NZD negatif 0.93%, CHF negatif 0.70, Euro negatif 0.59. GBP dengan CAD tu dia tengah-tengah lah. GBP pun boleh kata kuat juga lah, ni semua ni kalau boleh tahan So semua tu boleh pay kan dengan USD. Okay, so JPY USD tu tak cantik, consolidate, tuan-tuan boleh nampak kan. Alright, so kita scroll ke atas balik, tuan-tuan boleh tengok Euro USD. Kekuatan memihak kepada USD. So dengan sebanyak negatif 0.59%. Di mana keadaan sekarang mungkin menjadi bearish tuan-tuan, memihak kepada USD. USD kuat kuat. GBP USD negatif 0.38%. USD kuat, tapi belum kukuh lah, sebab dia negatif 0.38, tak sampai negatif 0.05. Ke atas lebih kuat tetapi boleh consider. Market tengah nak turun untuk GU kan. Euro USD pun turun USD JPY macam saya kata tadi, penny tak cantik sebab sebelah-sebelah relative strength dia lebih kurang sama kuat. So dia mungkin akan jadi UJ ni consolidate. Kita ada minyak. Okay, WTI minyak lebih kuat daripada USD sebanyak positif 0.36%, juga tak kuat consolidate. UCAD positif 0.27%, consolidate. USD CHF negatif positif 0.71%, bullish. Okay, mungkin trend sekarang tengah ada keadaan trend bullish. AUD USD sangat kuat untuk USD dengan negatif 1.39%. Trend dia bearish, sangat kuat. Gold memihak kepada gold sebanyak positif 0.76% tu biasa, sebab dia sampai positif 1.00. Mungkin agak dalam bullish tapi kena berhati-hati. NZD USD
Negatif 0.87%. USD sangat kuat dalam keadaan bearish pergerakan sekarang. Euro GBP negatif 0.16%. Consolidate. GBP JPY negatif 0.38. Tak cantik, tak kuat sangat Walaupun kekuatan mihak pada JPY tak berapa nak kuat. Bitcoin negatif 0.22%. Tak kuat. Consolidate. Okey, so saya akan pass dekat sahabat saya untuk gold untuk gold, untuk indeks dolar dan gold. Okay, baik. Terima kasih C4F atas bacaan English dan juga currency stream kita. Jadi saya akan sambung bacaan market dengan indeks dolar sekejap. Kita akan buat secara ringkas dan seterusnya kita akan lihat gold. Okay, untuk indeks dolar DXY, pergerakan dia sudah break channel kenaikan yang Magneto ni. Secara yang katanya kita nampak rejection tapi dia tak mampu test kita punya middle line ni. Jadi dia terus breakout dengan satu candle sell engulfing dan selepas berlaku yang candle engulfing ni dia retest balik previous support, dia turun sampai lah ni. Jadi adakah dia mampu turun? Kita akan lihat lebih lanjut indeks dolar macam mana. Jadi kalau ikutkan di time frame H4, pergerakan dia masih lagi bearish dan ikutkan dia punya, kalau ikutkan dia price ni sudah pun reject previous support. So ini pernah jadi support, resistance, short zone lah. Ni jadi support, dia pantul kejap, dia turun dan ini adalah satu rejection di area support. Ini menunjukkan USD dia sudah break support. Apabila break support, dia akan cuba buat lower high. Lepas buat lower high baru dia akan turun. Jadi dijangka USD akan sambung penurunan menjadi bearish. Dan next support area adalah pada 103.7. Ada kemungkinan untuk dia turun sampai 103.7. Tapi sekarang ni masih belum close dan frame H4 lagi 19 minit. Kalau dia keluar macam ni, kita kena tunggu satu candle bearish untuk tuan entry sell. Kalau dia keluar next candle bearish, maksudnya dia ready untuk turun. Kalau dia break up trend line ni, maksudnya dia boleh cuba untuk buat kenaikan, dia buat head and shoulder dan retest balik previous support dah di 106.43. Jadi kita penting jugalah ke time frame H4 pada candle yang seterusnya akan keluar ni, kerana dia akan menentukan pergerakan indeks dolar pada hari-hari yang akan datang. Kalau dia reject ni maksudnya dia boleh naik. Tapi kalau dia reject ke bawah, dia candle sell di H4, maksudnya dia boleh cuba untuk turun lebih jauh. Jadi kalau ada currency USD di depan, kita boleh buy, USD di depan kita boleh sell, USD di belakang kita buy. So untuk lebih jelas gerakan H1 ni, kita dapat lihat satu kawasan resistance trend line. Kita boleh tanda kat sini ada berlaku rejection sebentar tadi. So kalau tuan-tuan nak sell, next candle ada H1 ada candle sell, tuan-tuan boleh entry sell di time frame di semua currency USD, tuan-tuan boleh sell USD lah. Maksudnya di USD belakang tuan-tuan pergi buy, USD di depan tuan-tuan pergi sell. Dan dijangka dia mampu test ke kawasan support lah apabila berlaku rejection macam ni. Okey, dia akan test balik kawasan support 105. Dan di sini kita boleh tengok pergerakan dia bergerak secara channel. Jadi kita boleh tandakan kita punya pergerakan mapping kita lah, mapping channel ni kita boleh buat pergerakan dia macam tu lebih kurang. So kalau predictionnya, kalau dia maintain channel pergerakan downtrend ni, macam uptrend ni dia ada maintain buat macam masa panjang, kita dapat lihat dah sampai ke trend bawah dia naik, trend bawah dia naik. Dan ini adalah channel pergerakan downtrend yang terkini. Kalau berlaku rejection dekat sini, ada satu candle set, kita boleh terus entry dan kita boleh TP kat kawasan support. InsyaAllah sampai support dulu, baru dia akan decision dia akan mampu break support, dia akan buat lower low lah. Kalau dia buat rejection kat sini, dia boleh buat kenaikan lebih tinggi. Okey, seterusnya kita akan lihat gold. Setelah kita tahu akan berlaku rejection kat sini, adakah gold dia akan mampu turun lepas ada rejection di indeks dolar ni? Okey, untuk indeks dolar pergerakan kita sudah dapat lah di time frame H4, dia buat U-shape punya turn. Jadi di sini apa yang pernah sampai ni adalah merupakan betul-betul di kawasan shadow. Okey, dia retest kat kawasan shadow, area buy 1680. Kita frame H4, kawasan support, betul kawasan support dia melonjak naik Jadi berapa ribu pip kata tuan-tuan dapat entry buy pada kawasan support tu, betul kawasan support ujung-ujung. Tengok dia melantun dalam 1000 pip lebih. Ini kelebihan support resistant trader, dia punya stop loss nipis dan dia punya return tinggi. Dan untuk gold, kita sudah sampai di sell zone agak-agaknya. Dan sell zone ni sebenarnya
kita boleh lihat line ni adalah current price dan kita boleh tanda. Sini merupakan kawasan previous support. Okay, previous support dan next area yang dia boleh sampai ini adalah next area yang seterusnya. Dia akan berlaku sell. Ini pun sudah sampai, sudah retest. Okey. Kenapa saya kata kat sini? Kerana sebab kat sini ada satu shadow sell support terakhir. Ini shadow yang sebelum ni dia test. Ini menunjukkan trigger support dan dia akan jadi resistant. Dan kat sini kita boleh berlaku rejection. Kita boleh lihat rejection. Dan kita kena faham sifat gold lepas berlaku rejection ni, kita dah kena tunggu satu candle sell di taraf H4 baru kita akan resell. Kerana kalau dia buat mungkin news tidak memihak pada gold lepas ni, dia mampu retest ke area demand kat sini. Area supply. Demand pula, area supply. So kat sini nampak saya kata area supply, kat sini di H4 ada satu candle yang terakhir, yang candle buy terakhir sebelum berlaku penurunan. Di sinilah ada berlaku candle supply. Dan tuan-tuan boleh letak sell limit lebih besar sikit di area sini, di shadow dia. Dan tuan-tuan boleh cari entry yang lebih kurang sama setup dia, di grafik lebih kecil. Kat sini kita discuss sekejap. Kat sini ada kawasan previous base. Previous base. Ini dia buat support juga. Tuan-tuan lihat, ini previous support base. Dan ini adalah antara dua level yang agak kukuh untuk gold buat correction sebelum berlaku kenaikan semula. Jadi untuk targetnya, kalau dia turun, kita target ke area 50% TP. Kita boleh tarik Fibo. Mungkin dia turun kat sini, mungkin dia turun ke atas. Kita tak pastilah mana satu. Tapi kalau sampai tu, areanya adalah 50% lah. Okay, nanti kita discuss sikit bab 50%. Okay, 50% ni saya tukar warna lain. Buat warna hijau, kita pakai warna biru. Okay, kalau dia retrace sampai atas ni, sini adalah 50% nya. Okay, kenapa saya kata area 50%? Okay, Fibo ni kita boleh gunakan sebagai kayu arah dah lah. Tapi rejection pattern kita masih tak nampak di time frame H4, jadi kita tak digalakkan untuk entry sell. Kerana untuk entry sell yang valid, dia akan buat head and shoulder macam ni lah, baru dia akan jadi buy. Ataupun untuk sell, dia kena buat pergerakan yang double top ataupun head and shoulder untuk dia turun. So rejection kat sini untuk sharp entry. Kalau tuan-tuan guna stop limit, tuan-tuan boleh entry. Dan tuan-tuan perasan area 50% yang warna biru ni adalah antara yang minimum dia ada dari retrace sampai sini, maksimum dia boleh retrace sampai atas ni 1811. Kalau dia rejection di 50% area ni adalah di kawasan previous base sebelum dia berlaku breakout, previous resistance juga. So ini adalah previous base dia yang saya tanda tadi. Dan di sini base ni merupakan kawasan support dan ini adalah kawasan resistance sebelum berlaku breakout. So ini penting, tuan-tuan boleh marking di MP4, di tuan-tuan punya trading view. Kerana apabila sampai price dia sampai sini, mungkin dia akan buat head and shoulder double top. Kalau double top lepas sini dia akan jadi buy semula. Dan kerana di sini merupakan satu area yang orang kata dia orang kata key level lah. Okey, kita namakan dia key level. Kerana kat sini akan berlaku satu rejection. Dan kalau dia buat dia buat double top situ, kalau head and shoulder dia akan buat macam ni. Baru dia akan sampai ke sini. Sampai sini mungkin dia buat ada dua keputusan lah, sama ada dia mampu naik ataupun dia akan turun kalau dia punya momentum sell tu masih lagi kuat. Okey, kat sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan buy kat bawah ni, tuan-tuan boleh TP lah. Area sini tuan-tuan boleh TP nak lebih selamat. Rejection akan berlaku. Dan kita dapat lihat USD pun dia sampai ke channel tu, dia akan melemah lah lepas ni. Di taraf lebih kecil, rejection pattern tidak masih belum terjadi, tapi dia punya tanda-tanda tu sudah ada. Tuan-tuan dapat lihat ini ada satu channel kenaikan untuk gold. So apabila dia berlaku channel kenaikan ni, apa yang kita perlu standby adalah sekiranya dia test ke area trendline ni untuk kali kedua, kali pertama dia sampai, dia menonton jauh. Kali kedua dia sampai, dia lemah. Kali ketiga dia buat breakout. Jadi kita apabila dia tanda trendline macam ni, kita hanya perlu standby, setup sell. Kalau dia berlaku rejection, kalau dia keluar candle buy kat sini, tuan-tuan boleh ambil risiko untuk buy, untuk retest kawasan
atas untuk kita jangka dia buat double top lah. So TP kita kalau jadi buy adalah kawasan previous resistance. Tapi kalau dia berlaku breakout, kita boleh cari setup sell limit di area previous support. Dari situ kita akan entry, kita target kita dalam 50% Fibo di H4 nanti. Okay, harap clear kita punya penjelasan untuk gold. Jadi saya akan pass kepada C4F untuk analisa yang seterusnya. Okey, terima kasih banyak C4S untuk gold dan juga indeks dolar. So, saya akan share screen dulu tuan-tuan. Pair mana yang menarik kita boleh trade. Okey. Pada saya apa yang menarik, kita cuba buat malam ni saya nak ambil Australian dollar. Australian dollar AUD USD dengan NZD USD. Okey. Okey tuan-tuan. So bila kita lihat macam ni, okey, ni di time frame H4 kita buang dulu yang mana yang tak berkenaan. Okey. Yang berkenaan kita simpan. Baik. Okey, tuan-tuan. Bila kita lihat macam ni, apakah pembentukan apa yang tuan-tuan boleh simpulkan dekat sini? Okey, apa kalau kata saya orang pertama, tuan-tuan boleh lihat yang pertamanya kita tengok dia ada jadi double top. Double top ya tuan-tuan. Saya tandakan dulu. Tapi jangan buat lagi. Double top. Okey, kejap ya. Alright. Okey, nampak kita tarik daripada situ, kita ubah situ. Nampak tuan-tuan? Satu situ dan satu lagi di sebelah sana. Okey. Alright. Okey, sini tuan-tuan boleh lihat ada pembentukan double top di time frame H4. Okey, di time frame H4 kita tengok dia nampak seakan-akan nak naik. Tetapi disebabkan ada double top dan juga dua candle bearish yang kuat, momentum yang sangat-sangat kuat menunjukkan dia akan turun untuk test kawasan area yang saya tandakan warna merah dengan warna pink tu kalau tuan-tuan perasan. Okey. Kita nak confirm dulu, kita tengok double top, kita nak buat confirmation, kita kena tengok time frame yang lebih besar. Iaitu time frame daily. Okey. Tuan-tuan lihat dekat time frame daily. Dekat time frame daily kalau tuan-tuan lihat, kita tarik trend line. Okay, kita tarik sama-sama. Trend line. Kita lihat nampak tuan-tuan. Masih menghormati trend line kita. Okey, bila masih menghormati trend line, maka keadaan dia untuk nak break susah sikit lah. Sebab apa? Sebab dekat bawah tu dia ada sekali test. Lepas tu dia naik sampai level yang saya buat double bottom tu, level resistance yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat valid. Okey, tuan-tuan lihat dekat situ. Okey, kita tukar balik ke time frame H4 tadi. Kita nampak double bottom. Okey, kita dapat lihat double bottom dekat sini. Okey. Bila tuan-tuan lihat double bottom, keadaan double bottom dah respect trend line macam ni. Okey. Pertamanya apa tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan cari area di mana dia akan touch dulu sebelum dia pergi ke area merah tu. Macam mana nak buat? Tarik Fibo je. Tarik Fibo. Okey, macam mana tuan-tuan nak tarik Fibo? Okey, ini level 100, ini level 0. Kita tarik kejap tuan-tuan saya adjust. Betul-betul tuan-tuan letak kat situ. Betul-betul bagi kena. Okey.
Okey, so tuan-tuan tengok level 100 dia tak boleh break. Maka keadaan dia akan pergi ke level 50% dan seterusnya. Sebab apa? Sebab ada double bottom. Dan seterusnya dia akan turun ke level 23.6%. Okey, insya-Allah, insya-Allah. Sebab kita tukar pada line chart, tuan-tuan boleh lihat di level, okay, kita lihat tuan-tuan, di level 50%. Level 50% tu level strong untuk support ya tuan-tuan, di mana 50% tu insya-Allah dia akan sampai. Okey. So kalau sesiapa nak sell, tuan-tuan boleh sell, tetapi tuan-tuan letak BE tuan-tuan dekat 50%. Okey, 50%. And then dia turun, tuan-tuan letak BE dekat 38.2%. Dia turun lagi, tuan-tuan letak BE 23.6%. Dan insya-Allah dia akan turun sampai level 0. Tetapi yang paling kuat tuan-tuan, dia akan turun sampai level 23.6%. Sebab apa? Sebab di situ support yang sangat kuat. Okey, so kita lukis rectangle, area support yang betul kuat, di mana dia akan test tetapi dia susah nak break. Area tu, area ni. Okey, area ni. Jadi keadaan dia tuan-tuan, insya-Allah biiznillah azza wajal, dia akan turun. Okey, dia akan turun. Saya buat arrow lah kalau ni sekejap tuan-tuan. Buat arrow ni. Okey, insya-Allah tuan-tuan, dekat level ni, nampak dia akan turun. Jadi saya ubah arrow ni dekat sini. Dia akan turun ke level ini. Okey, tetapi BE tuan-tuan jangan lupa, area 50% BE, area 38.2% BE. TP tuan-tuan nak letak dekat sini 23.6 pun tak apa. Ini TP tuan-tuan yang sangat kuat. Okey, untuk AUD USD. Lagi satu pair saya bagi, NZD USD. Boleh sebenarnya? Sila. NZD USD. Okey, NZD USD keadaan dia sama juga. Okey, di mana kalau tuan-tuan perasan, okey, dekat sini apa yang dia buat? Dia membentuk satu double top, satu double top yang seakan-akan sama macam tadi. Okey, kita tandakan. Saya banyak kali bagi tahu AUD dengan NZD ni depa ikutan. Sebab tu saya buat pair ni. Seakan-akan sama, cuma lambat cepat je. Cara dia macam tu. Buat besar tu baru kita kecilkan dia. Okey, ni satu double top dia, kalau tuan-tuan boleh lihat. Dan ini satu lagi, tuan-tuan boleh lihat. Okey, tarik dulu. Nampak tuan-tuan area sini Okey, so dia ada double top dekat situ. Jadi keadaan dia, penurunan dia, tuan-tuan nak tahu dia pergi sampai mana, tuan-tuan boleh tarik Fibo macam tadi kita buat. Tarik Fibo macam tadi kita buat Tandakan dulu, bawa dia main sini, tarik dia sampai level 0 lebih kurang lah. Baik, lebih kurang macam tu. Jadi, okey, kalau tuan-tuan lihat, okey, so keadaan yang saya akan tandakan, keadaan support yang betul-betul valid, di mana di sini dia insya-Allah dia akan touch juga support ni. Okey, tadi keras punya area kan, ini insya-Allah dia boleh touch area sini. Nak buat turun dia tu. Okey, tak apalah, buat cara manual Baik. Okey tuan-tuan, apa saya nak bagi tahu kat sini, tuan-tuan boleh sell sell dan BE tuan-tuan area 50%. Saya bagi tahu tadi BE tuan-tuan tahu 61.8,
50%, 38.2%, 23.6%. Itu BE. TP tuan-tuan dekat zero tu, bawah tu, area situ. Kalau tuan-tuan risau tang zero, tuan-tuan buat tengah di antara zero dan 23.6%, iaitu di sini. Nampak sini ada tempat candle kapit sini. Tuan-tuan parking situ. Itu TP tuan-tuan. Okey. Dan arrow dia, okey, lebih kurang macam tu. Sini current price, dan insya-Allah tuan-tuan boleh alignkan dia sampai level ini. BE dia dekat area situ. Boleh sebab no? Boleh sebut F. Baik, saya pass dekat sahabat saya lah untuk next analisa. Okey, terima kasih Sifat F atas analisis yang diberi. Jadi harap tuan-tuan boleh dapat manfaat daripada perkongsian AUD USD dan juga AZD USD tadi ya. Dua pair betul Sifat F dah. Mantap. Okey, seterusnya saya akan sambung. Kita akan lihat minyak. Minyak saya dah bagi mapping channel di dalam, saya dah bagi mapping kat dalam mapping channel di Telegram. Jadi kalau tuan-tuan nak join, tuan-tuan boleh lihat kami punya Telegram channel di kami punya page MFL TV Online. Kat situ ada link untuk join kita punya trade online percuma. Dan di dalam tu tuan-tuan boleh ada syarat dia lah, panduan dia untuk join kita punya mapping channel. Istimewa. Jadi untuk mapping minyak, kita gunakan konsep supply, support dan resistance, yang mana price sudah sampai support kita buy, sampai price sampai kawasan resistance kita sell. So di dalam frame H4 ni kita dapat lihat satu rejection yang very strong kawasan ni. Jadi beberapa candle shadow yang keluar, dan yang terkini ada candle buy breakout di H4, dan ini sebenarnya tuan-tuan boleh instant buy. Okey, kita akan bagi entry instant buy sekarang. Current price, stop loss kita di bawah, stop loss TP kita di kawasan resistance shadow kat sini. Okey, kalau tuan-tuan ada money management yang okey, tuan-tuan boleh follow. Kerana setup ni rugi kalau tuan-tuan terlepas, kerana dia punya risk reward ratio dia adalah 2.56 di bawah 1, bersamaan dekat 170 pip. Stop loss TP kita adalah 433 pip TP. Okey, ini adalah risiko yang kita kena ambil. Kita nak kejar profit di bawah 1 yang ataupun lebih. Jadi ini adalah satu setup yang menarik bagi saya. Jadi saya akan explain lebih lanjut ke bawah. So H4 memang ada satu candle, orang kata sini ada satu candle doji, dan next candle bullish, dan ada satu lagi candle engulfing yang cover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 candle sudah di cover dengan satu candle engulfing ini. Ada kemungkinan untuk untuk minyak oil dia akan sampai ke area resistance yang seterusnya. Untuk lebih lanjut confirmation, tuan-tuan boleh gunakan Fibo lah. Fibo di tanda body lebih selamat. Jadi sampai ke dalam area 100, area TP yang diberikan oleh kita punya apa ni, Fibo ni adalah 423.6 423.6 bersamaan dengan 423.6% untuk Fibo. Jadi rejectionnya ni TP yang maksimum dia boleh sampai. Kalau tuan-tuan dapat lihat, rejection mungkin dia akan berlaku sampai 161 minimum, dan 261.8 adalah area dia punya previous support. Okey, di area previous support ni bukan 21.6. Kat sini area yang tuan-tuan boleh ambil TP yang pertama. Dan di 361.8 area sini adalah satu area candle sell yang terakhir. Okey, tuan-tuan dapat lihat kat sini ada satu candle macam candle gasing tu. Okey, candle ni lah yang ada satu petanda nanti dia akan keluar. Kat sini dia akan berlaku setup sell, dan rejection kat sini boleh kata akan jadi strong juga kan. Dia tuan-tuan sell limit tu dia akan turun, tapi insya-Allah dia akan naik balik lah kalau ikutkan kita punya pemahaman ni. Okey, setup Fibo ni insya-Allah dia akan jadi mantap kan, kerana dia rejection dia di kawasan support di frame H4. Kita boleh zoom di frame kecil. Kita analisa dengan Fibo. So di frame H1 kita boleh zoom kan, kat belakang ni memang ada rejection di area support. So
So ni previous support kita sudah tanda rejection. So ini rejection berapa banyak candle tuan-tuan. Ni adalah satu orang kata dia punya peluang kemasan untuk entry untuk minyak sekiranya tuan-tuan ada modal untuk tuan-tuan trade. Inilah tuan-tuan punya tempat untuk tuan-tuan kerja profit. Okay, sampai kat sini insyaAllah dia boleh pergi kat atas. InsyaAllah lepas ni saya pun akan berhenti lah. Okay. Dan untuk time frame kecil kita boleh standby focus buy. Antara candle yang favourite saya untuk gold untuk Bitcoin sampai ni adalah di kawasan M30 ni ada satu candle sell terakhir yang last kat sini. Kat sini adalah dia punya entry area. Yang penting ni adalah satu 2.4 hingga sampai 2.91.9. Okay, dan area di M15 pun sama juga dengan M30. Candle sell yang terakhir sebelum buy berlaku kat area sini lah. Okay, insyaAllah dia akan sampai. So di dalam frame M5 ada beberapa candle. So favorite saya kat sini lah, dia akan sampai 2.29 sampai 2.45 kat sini. Dia akan saya letakkan buy limit saya kat sini kerana saya punya modal tak besar. Dan ini adalah entry kedua saya, candle sell terakhir dalam buy sebelum area support. Okay, ini maksimum boleh sampai tuan-tuan boleh letak sell limit sini, sell limit, buy limit sini, buy limit, 3 buy limit. Kalau dia saut 3 untung besar tuan-tuan. Ada satu tak apa lah, rezeki takat tu dapat macam mana. Okey. Dari segi price action dia F5 ni ini adalah satu momentum cantik, momentum buy. Ini adalah correction So correction dia akan terbang. Cuma kita harap di correction di F5 ni dia akan retest balik ke area support kita yang kita sedang yakin lah kat situ area demand dia. Lepas sampai area demand, kita berharap untuk minyak terbang lebih jauh. Okey, ni entry level saya. Okey. Kita buat lagi satu boleh tak? Ya, jalan. Okey, untuk saya punya mapping saya sebelum ni saya sudah share dekat Telegram group iaitu USD CAD. So USD CAD adalah satu antara pair yang kata pair masak pair ranum untuk kita entry. Tapi kita kena tunggu confirmation sell di data frame H4. Kerana mapping yang saya tandakan ni adalah satu mapping downtrend punya channel. Jadi saya kena tunggu dia close dengan candle sell di dalam dia punya trendline kat atas ni. So kalau dia keluar candle sell kat atas ni, dia akan terjun lah cari ke area support. Dan kat sini kalau tuan-tuan pasal sini ada area doji, kat sini kita tak boleh tepi jauh. Mungkin dia tak akan turun lebih jauh. Kat sini area sini sudah sampai untuk dia jadi dia akan ambil buy order limit kat sini lah. Okay, H4 akan close lagi 2 jam. Tuan-tuan boleh standby 2 jam. Kalau dia buat candle sell, tuan-tuan boleh entry sell. Dan frame H1 ada berlaku sedikit volatile. Dan candle masih lagi kita dapat satu setup yang kita namakan sebagai setup mother candle. So setup mother candle sell terakhir di kawasan atas, di kawasan resistance. Dan ada beberapa candle yang cuba untuk break kawasan atas ni tapi tidak berjaya. So kebanyakan setup macam ni dia akan jadi. Okay, contohnya macam ni, candle sell, okay, bila ada candle, dia breakout sell tu, dia akan turun lebih jauh. Okay, tuan-tuan boleh kita pernah touch pasal pada candle ni, tuan-tuan boleh tengok lah. Okay, candle mana dia break tu, dia akan pergi ke arah tu lah, tuan-tuan kena standby. So di Tafri H1 ni mungkin dia akan turun ke bawah. Kawasan support lah, kita gunakan ini kawasan support. So di Tafri H1 ni merupakan kawasan H4 punya doji. So sini bukan satu solid kawasan akan berlaku rejection buy di area buy candle terakhir sell. Jadi tuan-tuan boleh letak buy limit atau tuan sell kat atas ni, tipi kalau tuan-tuan kat bawah area sebelum sini, kat sini tuan-tuan punya entry point pula. So tuan ni tuan-tuan boleh layer, insya-Allah dia boleh naik ke 50% lah. Kalau dia nak turun lagi lebih jauh, kalau dia nak naik dia akan test ke kawasan trendline kat atas ni. Okay, entry point saya dah ceritakan di Tafri H1 untuk setup buy. Tapi setup sell ni mungkin dia sedang volatile sikit lah. Kita kena tunggu. Mother candle masih lagi sama. Setup mother candle maksudnya kalau dia keluar sebatang sell dekat luar candle ni, tuan-tuan boleh entry sell terus lah. Kalau keluar buy mungkin tuan boleh cut off lah, mungkin dia akan naik lebih jauh.
Kalau di kawasan ini dia akan dia break kawasan support, kawasan base, masa dia akan ready untuk rally. Okay, semasa dah frame lebih kecil, ini setup siapa yang menggunakan QML, letak QML kat sini lah. Okay, dia akan naik kat sini. Sini tuan-tuan punya cell limit. Okay, cell limit area tuan-tuan adalah di situ. Base resistance, dia berkeberatan, dan ini buat QML lah. Siapa-siapa nak tahu QML tu, tuan-tuan boleh tengok di YouTube lah. Cari apa tu QML. QM punya area sini lah. Tuan-tuan punya ini cell. Okay, previous resistance. Cantik cell limit kalau kena. Ni dah benar dah test. Betul dah turun Okey, ni adalah setup kita di F5. Jadi kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan ruang komen di page kami MFM TV Online. Kalau tidak ada macam tak ada F5, kita akan, kalau tak ada kita akan close lah. Kita punya sesi live pada malam ni F5. Okey, boleh. Okey, so terima kasih tuan-tuan. Okey, yang mana menyokong apa, yang mana bersama kami sampai ke hujung rancangan. Jadi insya-Allah semua setup yang berikan tu atas pandangan kami masing-masing, di mana tuan-tuan boleh jadikan dia kalau kata bersesuaian boleh jadikan panduan. Kalau kata bertentangan dengan tuan-tuan punya apa nama decision tuan-tuan ignore sajalah, just sokonglah, join sokong kami lah sebab ini pandangan ni tuan-tuan. Mudah-mudahan pandangan kami pun base kepada news, okay, base kepada supply and demand, support resistance, price action lah selanjutnya. Jadi apa yang faham kami share kat situ tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita di penghujung rancangan tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Khamis.